Dan studio kita pada hari ini dihadiri oleh tetamu istimewa. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Haji Musa. Apa khabar Tan Sri? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga merupakan berseri-seri tetamu kita hari ini. Sentiasa berseri. Ya. Timbalan Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Malaysia. Selamat datang ke keluarga besar PAS Tan Sri. Ya, antara figura politik yang disegani saya cukup hormati. Saya sentiasa mengikuti jugalah sebelum ini lama, walaupun Tan Sri berada di medan yang lain sebelum ini, namun hari ini bersama dengan keluarga besar PAS, sebenarnya satu nikmat besar kepada PAS juga Tan Sri. Terima kasih Tan Sri. Sebenarnya pagi tadi kita telah adakan penamaan calon, mencalonkan calon kita bagi pilihan raya kecil P040 Parlimen Kemaman, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Yang Berhormat Menteri Besar Terengganu sebagai calon PRK kita di 040 ini. Boleh respon sikit dari Tan Sri dengan calon kita? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kerana peluang yang diberikan untuk berbual-bual pada sesi petang ini, pasca penamaan calon. Sebenarnya kita bersyukur kerana parti telah membuat satu pilihan yang sangat tepat, yang sebenarnya memberikan isyarat yang besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya dan politik negara secara keseluruhannya. Antara isyarat ini ialah PAS dan Perikatan Nasional akan terus mengambil langkah-langkah untuk memastikan lanskap politik negara diperkasakan ke arah yang sewajarnya. Justru pemilihan calon-calon itu dibuat dengan kriteria yang sangat ketat dan dengan skop pilihan raya kecil itu bukan kecil sebenarnya. Pilihan raya kecil ini walaupun namanya pilihan raya kecil, dia merupakan sebahagian daripada merekayasa politik nasional supaya menjadi lebih mantap, supaya parlimen menjadi lebih berkualiti, perwakilan rakyat menjadi perwakilan yang lebih menggambarkan cita rasa, citra politik perjuangan bangsa dan agama. Sebab itu kalau kita lihat ada perbedaannya dengan calon yang ditampilkan oleh pihak yang lain berbanding dengan calon yang kita tampilkan. Artinya kita mengenengahkan seorang teknokrat dari sudut kelulusannya, berkelulusan tinggi, memiliki PhD pada usia yang prime, tidak usia yang agak dilihat sebagai usia orang berpencen, tapi usia orang bekerja, tahap kematangan yang tinggi, track record perkhidmatan dalam politik yang berada pada saf naib presiden dalam parti, dan seorang yang telah mempunyai pengalaman pentadbiran, yang telah mencatatkan kejayaan-kejayaan tertentu dalam pentadbiran politik dan juga pentadbiran negeri. Jadi ini suatu isyarat yang besar kepada bukan saja kepada para pengundi, tapi pada rakyat keseluruhannya, bahawasanya PAS dan Perikatan Nasional kita ingin menerpa masuk ke satu fasa politik yang baru, mempersiapsiagakan politik nasional untuk mengangkat kepada satu tahap yang lebih berwibawa, yang lebih tinggi, bukan hanya sekadar melepaskan batuk di tangga ataupun sekadar untuk mengisi ruang-ruang sebuah pilihan raya kecil. Jadi saya bersyukur kerana pucuk pimpinan parti telah membuat suatu keputusan yang macam saya katakan tadi, satu makna yang besar pada politik, lanskap politik negara. Artinya PAS bukan lagi tempel-tempelan. Perikatan Nasional, walaupun kita pembangkang, kita bukan hanya sebagai pelengkap sahaja nak menunggu PRU, tidak. Kita anggapkan pilihan raya ini sebagai satu manifestasi kesungguhan PAS, kesungguhan Perikatan Nasional dalam memimpin dan melakar lanskap baru politik negara.
Ya. Cuma Tan Sri, adalah satu kenyataan yang keluar, yang tular 2 hari lepas, berkenaan dengan ada yang mengatakan daripada Azlina sendiri, yang minta Azalina sendiri yang mengatakan MB sepatutnya letak jawatan lah, dan menjadi anak jantan bertanding one by one. Mungkin Tan Sri boleh komen sedikit. Jangan terlebih jantan pun susah juga. Dalam politik ini kadang-kadang kita pemimpin, kita kena berhati-hati bila kita mengeluarkan ungkapan. Sebab kadang-kadang dia boomerang dan dia menjejaskan kredibiliti kita. Kita harus faham dalam sistem politik nasional, pertama, perundangan dan perlembagaan membenarkan orang berada dalam 2 dewan yang berbeza. Dewan negeri, dewan rakyat. Boleh jadi senator dan dewan negara, itu dalam parlimen. Boleh jadi ahli Dewan Negeri seperti mana Tok Lee di Kijau. Ya, pertama kita kena faham, kita berada dalam ruang lingkup yang mempunyai jalur-jalur undang-undang yang terkait dengan pilihan raya, ianya dibolehkan. Jadi apa timbulnya isu letak jawatan, itu yang pertama. Tapi yang lebih berat lagi, kenyataan itu yang tak sepatutnya keluar pada seorang menteri yang menjaga hal ehwal undang-undang. Jadi menampakkan tak faham undang-undang. Kerana kalau tak faham dari segi undang-undang pun dari segi politik, bukankah ada 3 menteri besar dan ketua menteri daripada kerajaan Madani yang juga merupakan ahli parlimen dan ahli Dewan Negeri. Ya, apa ni, menteri besar Negeri Sembilan, menteri besar Selangor, ketua menteri di Pulau Pinang. Jadi nak turun satu kita letak jawatan, Azalina kena suruh partinya 3 lagi kena letak jawatan. Itu jadi sebab tu kadang-kadang ialah nak tak komen, kita nak kena komen sebab kadang-kadang orang ramai tak perasan bila bercakap itu seorang yang dikatakan bertanggungjawab tentang undang-undang. Kita mesti bercakap sebagai ahli politik yang matang, berasaskan kepada realiti, jangan bercakap mengikut sentimen. Jadi saya fikir isu itu boleh kita tutup lah. Tak perlu dipanjang-panjangkan. Dan kita melihat sekarang ni juga Tan Sri, bagaimana sokongan khususnya di kawasan Melayu, khususnya bersama dengan Perikatan Nasional dan juga PAS bersatu. Dan kita melihat bagaimana parti-parti lain juga sedang berusaha juga untuk menarik sokongan daripada kelompok Melayu ini. Namun kita melihat dengan hasil daripada keputusan pilihan raya sebelum ini dan juga keputusan pilihan raya kecil, menampakkan sokongan orang Melayu terus bersama dengan Perikatan Nasional dan juga PAS itu sendiri. Boleh Tan Sri jawabnya mudah. Kita sebagai pemimpin-pemimpin Melayu, di kalangan orang Melayu, di kalangan orang Islam, saya rasa bukanlah terlalu sukar untuk kita memahami psikologi, aspirasi dan jiwa hati nurani orang Melayu. Yang menjadi masalah kepada setengah parti politik, terutama sekali UMNO yang pernah mendominasi politik nasional, ialah mereka makin lama makin terpisah daripada hati nurani orang Melayu, kerana terlalu mengejar perkara-perkara yang tidak mempedulikan kepada sentimen dan juga aspirasi orang Melayu dan orang Islam. Kita parti orang Melayu, parti orang Islam, kita harus memahami sentimen orang Melayu, sentimen orang Islam, aspirasi orang Melayu, aspirasi orang Islam, dan lebih penting lagi seperti mana parti PAS di guided dengan undang-undang apa yang ada dalam Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas dan sebagainya. Kalaupun tidak sampai ke situ dari segi kita punya pegangan yang seharusnya harus berada di situ, tetapi hati nurani Melayu itu hendaklah kita fahami, kita selami. Jadi sebenarnya orang Melayu sangat bijak berpolitik. Sebab itu negara ini dimerdekakan, leadnya adalah oleh orang Melayu, orang Islam. Dan kalau kita tengok peradaban Melayu di zaman kecemerlangan tamadun Melayu, itu memperagakan satu tamadun kewibawaan pentadbiran. Sebelum kedatangan penjajah lagi, sudah ada kebijaksanaan di kalangan pembesar Melayu menguruskan soal-soal urusan kehidupan orang Melayu. Jadi kebijaksanaan orang Melayu itu jangan diperkecilkan. Jadi dan jangan pula di take for granted.
Kerana kita ni dulu pernah mendapat sokongan yang besar, kemudian kita ni berjasa memerdekakan negara, mungkin juga banyak hal membangunkan negara. Artinya orang Melayu terhutang budi dengan kita buat selama-lamanya dan tidak mengubah haluan politik. Itu satu andaian yang sangat salah, yang mana timbul banyak percanggahan pendapat saya dengan sesebahagian pemimpin-pemimpin politik. Jadi ringkasnya, sekarang ini walaupun dunia berubah, keadaan berubah, lanskap berubah, ada perkara yang tidak berubah. Yakni orang Melayu cintakan pada perpaduan. Ya, itu hati nurani orang Melayu. Orang Melayu itu orang yang sangat utamakan kepada penyatuan dan perpaduan. Sebab itu dalam perumpamaan dan peribahasa Melayu, kita akan jumpa banyak perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan pentingnya soal kesatuan, penyatuan, muafakat. Jangan jadi enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Hati kuman sama dicicah, hati gajah sama dilapah. Ada bukit sama dipanjat, didaki. Ada lurah sama dituruni. Hidup sandar menyandar bagai aur dengan tebing. Air dicincang tidak akan putus. Ini semua mempamerkan naluri orang Melayu dalam kehidupan berorganisasi. Jadi sekarang ini, terutama sekali apabila politik Melayu melemah, pada mutakhir ini, terutama sekali dalam PRU 14, kita harus membaca hati nurani orang Melayu sangat dambakan kepada pemimpin memimpin kesatuan, memimpin muafakat, memimpin kerjasama, supaya kita dapat mengembalikan kekuatan kita. Sebab itulah apabila PAS kalah, UMNO kalah, tapi akhirnya kita dapat mengambil balik kerajaan melalui Muafakat Nasional, gabungan kerjasama UMNO, PAS bersatu dan sebagainya. Jadi sesat di hujung jalan, kita kembali ke pangkal jalan. Tapi begitu kita lihat orang sedang mendokong kita, rakyat mendokong kita, kita menang dalam berbagai-bagai pilihan raya kecil, kita dapat menguruskan wabak COVID yang begitu dahsyat. Tiba-tiba kita buat sesuatu yang tidak selari dengan naluri rakyat yang kita pimpin. Kita meninggalkan, kita bermufarakah daripada saf kepimpinan orang Melayu dan Islam. Kita mengangkat orang menjadi ketua dan pemimpin di kalangan orang yang tak membawa ideologi seperti kita. Kita mengangkat golongan-golongan liberalis, golongan sosialis dan sebagainya, yang merupakan pendokong kepada ideologi yang bercanggah dengan dasar perjuangan kita. Kenapa? Dilihat kita mengutamakan individu. Dilihat kita mengutamakan agenda pribadi. Dilihat kita nak menjagakan kelompok kita. Nak menyelamatkan diri kita. Maka rakyat tak suka. Sebab itu saya terpaksa menegaskan, kerana pada waktu itu saya sayang kepada Muafakat Nasional. Saya sayang kepada UMNO. Sejujurnya saya kata. Sebab ini hanya ada dua saja parti politik warisan orang Melayu, yakni UMNO dan PAS. Tak boleh salah satunya mati. Kalau boleh dia kena ada dua. Dia mesti macam-macam main double. Dia saling kuat menguat satu sama lain. Dia wujud, kena ada ta'ayush di antara UMNO dan PAS. Kena ada coexistence di antara UMNO dan PAS. Tiba-tiba UMNO mufarakah. Bila UMNO mufarakah, saya kata kalau buat gitu UMNO akan lemah. Kerana UMNO lebih nak mengutamakan, nak mengangkat DAP jadi kerajaan. Jadi, tapi saya dibuanglah kerana pendapat begitu. Tetapi inilah yang terjadi. Dan walaupun begitu, kita lihat dalam pilihan raya lepas, rakyat beristiqamah dengan Perikatan Nasional. Rakyat beristiqamah bersama dengan perjuangan PAS dalam kawasan-kawasan negeri yang didominasi oleh PAS. Cuma Tan Sri, setuju ke kalau saya katakan dahulu orang meletakkan kepercayaan Melayu Islam ini kepada parti UMNO. Tapi hari ini perasaan jelas tidak ada lagi. Itu sudah tidak ada dalam vocabulary orang Melayu sekarang. Jadi apa kena lagi? Kena terima realiti itu. Jadi reality harapan itu, mereka sekarang ini orang Melayu tahu bahawasanya mereka amat bergantung harap kepada PAS itu sendiri. Tapi kita juga dalam PAS, kita kena banyak muhasabah diri bahawasanya aspirasi rakyat yang sedemikian, bagaimana kita nak junjungnya, bagaimana kita nak kendongnya. Kita tidak boleh berada dalam paradigm lama, tetapi nak memikul tanggungjawab baru.
dan hala tuju baru. Jadi ini satu cabaran besar. Tapi sebab itulah kita lihat Kemaman ini manifestasi menyatakan PAS berada pada satu jajaran baru yang mana kita sensitif dan responsif kepada aspirasi rakyat. Dan ini insya-Allah akan didokong dengan kuat oleh rakyat dan kita akan menang besar. Dan kita merasakan ini penting. Membicarakan soal politik yang frekuensinya sama dengan orang yang kita pimpin. Jangan kita shock sendiri kerana kebendaan, kerana pangkat, kerana individu. Akhirnya frekuensi kita lari daripada frekuensi rakyat. Kita berada pada wavelength yang berbeza, maka kita andaikan nostalgia lama-lama akan berulang. Sebenarnya tidak. Dan Tan Sri setuju ke kalau saya katakan PRK di Kemaman ini merupakan satu kita panggil pilihan raya yang walaupun hanya berlaku di kawasan Kemaman, tapi adalah pilihan raya nasional dan penentu. Macam saya katakan tadi, kita PAS dan Perikatan Nasional menzahirkan pilihan raya ini bukan agenda lokal. Malah kita mengadakan pilihan raya dalam suasana orang Islam melihat fenomena global yang dahsyat sedang berlaku. Tekanan yang dilakukan kepada saudara-saudara kita di Palestin. Pada saat yang samalah kita berpilihan raya. Adakah kita nak berpilihan raya dengan kita membutakan mata, memekakkan telinga sedang apa yang terjadi kepada satu kelompok umat Islam yang gagal membina kekuatan di tengah-tengah komuniti masyarakat Arab, di negara, di bumi para anbiya, tapi akhirnya menjadi makanan orang lain semata-mata kerana tidak ada kekuatan. Maka itu, manifestasi itu dia kena tengok dalam negara kita juga. Walaupun kita punya degree tidaklah seperti mana yang ada berlaku di Timur Tengah, tapi certain degree itu elemen persamaannya ada. Di mana kita dihimpit sedikit demi sedikit daripada apa yang menjadi hak kita. Dari segi kerakyatan, dari segi kek ekonomi, dari segi kuasa politik, dari segi nilai-nilai hidup. Secara tak langsung kita sedang dihimpit sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ini juga yang sebenarnya berlaku kepada Palestin. Dihimpit sedikit demi sedikit. Asalnya tidak ada negara Israel. Kemudian penjajah memasukkan negara, wujudkan satu negara dalam negara Palestin. Kononnya the two state solution. Tapi daripada situ dikembangkan, dihimpit. Sebenarnya kita juga pada degree yang berbeza sedang menghadapi cabaran yang ada persamaannya. Ini asalnya ada sebuah tanah Melayu. Penjajah nak beri kemerdekaan bersyarat kita kena terima dan menjadikan negara kita majmuk, dan kita terima dengan social contract yang tertentu. Kita letakkan Islam sebagai agama bagi persekutuan. Tapi akhirnya undang-undang syariah pun orang challenge. Kita ada hak istimewa Melayu, tanah-tanah Melayu terjual. Sentuh terus Bro Din. Jadi banyak. Jadi saya nak menyatakan bahawasanya kita harus ambil iktibar kerana PRK ini diadakan dalam fenomena global yang harus membuka mata kita. Jangan kita berhimpun berteriak tentang Palestin, tapi kita sedang menghadapi perkara yang hampir sama, tapi kita tidak mempunyai kesiapsiagaan. Jadi PAS menjadikan pilihan raya ini satu pilihan raya yang besar maknanya. Sebab itu kita mengajak semua pengundi di Kemaman ini, mari tunjukkan solidariti. Lupalah sekejap untuk Barisan Nasional untuk di Kemaman ini. Beri signal solidariti supaya semua sekali beri dokongan kepada Dr. Sam. Semua sekali, tak sekiralah kita ni orang parti kita tunjukkan pilihan raya ini, pilihan raya kita membuktikan solidariti kita sebagai satu ummah yang mempunyai keprihatinan dan kesedaran yang tinggi untuk kita memperkasakan perjalanan politik kita. Dan saya juga melihat menarik perkongsian Tan Sri sebenarnya. Saya dengar ni Bro Din. Okey, kat mana kita ni? Saya akan berada dalam bilik kuliah dan sesi ni. Dan saya cukup teruja sebenarnya dengan untayan yang disampaikan oleh Tan Sri sebentar tadi. Kepentingan Melayu Islam khususnya kita di Malaysia ini sendiri perlu ambil peduli oleh kita sendiri dan juga keluarga kita, rakyat kita sendiri kena ambil maklum, kena ambil sedar perkara yang berlaku di dalam negara kita ini. Dan jika kita tengok bagaimana prestasi menteri-menteri Kerajaan Madani pada hari ini Tan Sri, mungkin Tan Sri lama berada dalam kabinet sebelum ini,
banyak kepimpinan yang Berhormat Tan Sri berada lama dalam kabinet, dan kita melihat bagaimana lemahnya kementerian-kementerian yang ada pada hari ini, menteri-menteri, timbalan menteri dan sebagainya, dan ada satu kementerian yang masih tak ada menteri sampai hari ini, menteri yang cukup penting, KPDN HAP, cukup penting tapi tidak dilantik sampai hari ini. Dan juga kita melihat bagaimana isu-isu yang mendominasi ketika ini yang berkaitan dengan masyarakat dan juga rakyat di bawah, isu barang mahal dan sebagainya, isu ayam, isu telur dan sebagainya masih tidak selesai sehingga kini. Boleh Tan Sri respon? Ya, saya sebenarnya secara jujur saya adalah orang politik yang tidak suka bercakap semata-mata kerana kita dah berada dalam padang yang berlainan, maka kita menidakkan. Sebab tu bila saya ditanya tentang apa pandangan saya tentang 100 hari kerajaan Madani, saya kata saya fikir 100 hari terlalu pendek. To be fair, walaupun secara standard ni di seluruh dunia pun, sesiapa yang mula memegang jawatan, yardstick yang pertama, initial indicator, the first 100 days. Dilihat kalau nak ada effectiveness, certain signs of effectiveness tu dia appear within the first 100 days. Tapi saya memberi benefit of the doubt. Kerana saya tahu Anwar kawan saya, kami 10 tahun bersama dalam kabinet. Waktu saya berada dalam 2 portfolio, dia ada dalam 2-3 portfolio. Dan tapi to be fair, to be fair, kerana saya have nothing personal. Banyak yang duduk dalam kabinet Anwar tu dulu orang yang menyerang dia secara peribadi. I'm not one of them, saya always ambil pendekatan sederhananya, kawan tak kawan selamanya, musuh tak musuh selamanya. Jadi mengambil kira keupayaan Anwar, tapi desire dia untuk nak jadi Perdana Menteri begitu lama, maka saya meletakkan expectation yang tinggi pada Anwar. Walaupun sejujurnya saya tahu keupayaan dia tu setakat mana, sebab kami 10 tahun bersama. Tapi kan dia tak pernah jadi Perdana Menteri, saya rasa perlu kita berikan dia peluang benefit of the doubt. Jadi saya kata first 100 days saya tak nak komen lah, walaupun banyak pandangan yang agak negatif terhadap kerajaan, maka saya tunggu. Ada orang kata nak tunggu sampai lama. Dah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Minggu pertama PM kata agenda utama dia ni adalah soal kos sara hidup. Hari Ahad pun buat meeting. So orang expect akan datang satu formula besar nak menyelesaikan masalah kos sara hidup. Tengok-tengok selepas seminggu meeting tu tak ada apa-apa. Baru nak minta pegawai suruh study dah kebukakan perakuan. Tunggu tak tunggu dah sampai masa 1 tahun. Maka saya fikir kalau saya kata sesuatu, harap jangan siapa-siapa kecil hati. Bahawasanya kerjaan ini telah mula menunjukkan tanda-tanda gagal. Kalau nak kata gagal tu takut berat sangat. Tapi telah menunjukkan tanda-tanda gagal. Termasuk beberapa kementerian-kementerian yang gagal untuk menyelesaikan hatta masalah-masalah yang saya anggap simple, yang memerlukan tindakan yang decisive dan policy design yang 2 kali dah kabinet dibentangkan belanjawan. Sebab mana-mana pentadbiran ni dasar tu diperagakan melalui pembentangan belanjawan. Daripada pembentangan belanjawan kita akan lihat hala tuju, dan selepas satu belanjawan, tempoh cukup 1 tahun, kita boleh tengok result belanjawan pertama. Sekarang belanjawan pertama sudah pun dibelanjakan mengikut dasar dalam belanjawan tahun lalu. Hasilnya sangat mengecewakan. Belanjawan yang baru dibentang, kalau berdasar pada belanjawan yang pertama, there is nothing much yang kita boleh harapkan. Jadi saya khawatir kerana negara sebenarnya memang sedang menghadapi satu situasi yang tidak cukup dengan hanya tindakan biasa-biasa. Saya masih ingat waktu kita menghadapi krisis penikewangan monetary krisis dalam tahun 1998 yang menyebabkan akhirnya Anwar Ibrahim tersingkir daripada kabinet. Waktu itu Dr. Mahathir ambil tindakan, keputusan, 2 perkara yang besar yang saya masih ingat. Pertama, membentuk satu jawatan kuasa di luar pada kabinet. Kerana kabinet tidak mempunyai kepakaran semuanya dalam soal microfinance, policy dan sebagainya. Jadi Dr. Mahathir membentuk beberapa orang pakar, duduk dengan beliau setiap hari, monitor. Go into detail. For example, nak tengok berapa wang kita, hard currency kita yang disimpan di luar negara. Kenapa duit itu tak bawa balik? Bagaimana pula dengan kesan daripada exchange rate yang kita menjadi makin lemah yang akhirnya membawa kepada pegging. Itu bukan dikaji oleh kabinet. Dikaji oleh satu jawatan kuasa yang dibentuk sebagai nak
solve the problem. Yang kedua, yang dilakukan oleh Dr. Mahathir pada masa itu ialah kabinet sendiri bermesyuarat hampir setiap hari. Kerana nak handle satu perkara itu secara hands on. Itu baru krisis keuangan tahun 98 nak dibandingkan dengan krisis yang ada sekarang. Sekarang dia lebih parah. Nilai mata wang kita jatuh lebih berat daripada waktu jatuhnya dulu tahun 1998 sekarang. Sekarang ni free fall. Ya. Begitu juga masalah cost of living. Begitu juga masalah-masalah antarabangsa bermula dengan perang di Ukraine yang telah menyebabkan supply chain telah banyak terjejas dan menyebabkan kadar inflasi dan sebagainya meningkat. Jadi begitu pun keadaan serius, tidak kelihatan kerajaan ini mempamerkan satu keupayaan dan kesungguhan. Untuk selesaikan. Tak cukup dengan seorang Perdana Menteri bercakap 1001 macam. Minister-ministernya bagaimana. Dan kita rakyat nak tengok berdasarkan kepada hasil. Short term, medium term, long term. Tapi kalau soal ayam dengan telur tak dapat selesai, tiba-tiba beras pula tak cukup, itu gini gitu ni. So how do we go about solving the problem? Jadi saya katakan berdasarkan pada prestasi setakat ini, 2024 pada saya sangat membimbangkan. Terutama sekali bila polisi baru ini menyatakan nak buat subsidi secara bersasar. Okey, secara konsepnya bagus, pernah dibincangkan waktu saya berada dalam kabinet, tetapi kaedah pelaksanaannya kalau tengok pada cara sekarang akan membesarkan masalah. Masalah akan lebih membengkak. Kerana kalau dikirakan bersasar itu hanya mengikut kategori B40, M40, T20 dan subsidi itu hanya diberikan kepada golongan B40, sebenarnya yang sedang menderita ni M40. B40 berada di luar bandar. B40 tekanan kehidupannya tak boleh diukur dengan angka-angka. Kalau 3,000 berada di Ketereh, dengan 5,000 berada di Kuala Lumpur, yang 5,000 di Kuala Lumpur itu lebih parah. Jadi kalau pelaksanaannya tidak berhati-hati, impak daripada yang dilakukan ini akan sangat dirasai oleh golongan M40 dan T20. Kerana T20, M40 dia tak berada di kampung. Kebanyakannya dia berada di bandar-bandar. Kelompok yang tidak mempunyai pay slip, orang meniaga pula, dia tak declare dia punya income. Jadi cuba kita bayangkan seorang suami isteri jadi T20 sebab dia berpendapatan 10,000 ke atas. Orang yang nak pergi haji yang dikatakan sebagai B40 bayarlah 14,000, 15,000. Orang yang masuk dalam kategori T20 tadi kena bayar sampai 30,000 untuk nak pergi haji. Itu baru ambil satu perkara kerja haji. Bagaimana dengan minyak petrol kereta? Bagaimana dengan elektrik yang mencanak naik sekarang? Jadi saya nampak gelap. Kerajaan yang ada ini setakat inilah, ke depan saya doakan benda yang terbaik untuk negara dan untuk rakyat. Tapi kalau saya ukur berdasarkan kepada setahun yang lepas, dan saya rasa kayu ukuran itu sudah cukup. Setelah kita lalui setahun, sekurang-kurangnya boleh saya katakan no hope. Tidak ada suatu harapan bagi kerajaan yang ada. Cuma jalan penyelesaiannya bagaimana. Satu kerajaan kena duduk 4-5 tahun. Kalaulah ada kaedah dia, kerajaan patut bertukar. Amin. Tak ada cara lain lagi. Tak ada cara lain. Jangan tunggu rakyat berharap di tepi jalan bukan kerajaan. Kalau prestasi tak ada, kita harus dahulukan rakyat. Betul. Seperti mana Tan Sri katakan tadi, kerajaan ini boleh dikatakan gagal dan gelap gambar dah ni, tak boleh nak betul dah ni. Dan boleh juga dikatakan sebab ada menteri-menteri terutamanya yang berkaitan dengan makanan asas rakyat khususnya, sehingga ada nak kena bawa IC, nak tunjuk IC pula, nak beli barang makanan apa. Ini tidak relevan. Ini meningkatkan lagi amarah rakyat di bawah sebenarnya, masyarakat di bawah. Seperti mana yang Tan Sri huraikan panjang. Sebab tu mengendalikan kerajaan. Kalau bila kita lama waktu jadi pembangkang, kita ambil mudah. Sebenarnya menguruskan kerajaan bukan satu perkara yang mudah. Sebagai contoh ya, apabila saya berada di Kementerian Wilayah Persekutuan, saya perkara pertama saya mendapati
kenapa sukar sangat bagi orang-orang Melayu terutamanya nak berniaga. Sedangkan peluang perniagaan ada begitu banyak. Dan ringkasnya saya mendapati birokrasinya terlalu menebal. Segala-galanya susah. Dan segalanya kadang-kadang sengaja perkara itu dibuat susah untuk nak menjaga ego orang yang memegang otoriti, sehingga kan tak dapat lesen pun payah. Betul. Jadi waktu itu sebagai pimpinan politik, saya fikir apa patut kita buat. Dalam terutama sekali dalam keadaan rakyat tengah tertekan dengan COVID dan ekonomi rakyat banyak terjejas. Maka saya buat tindakan yang orang mengejek saya pada ketika itu, iaitu wilayah bebas berniaga. Saya tahulah secara pegawai memanglah komplain kepada saya. Kenapa ni buka bebas sangat? Bagaimana soal pelesenan? Bagaimana soal penguasaan? Nanti bandar kotor, nanti macam-macam alasan. Saya kata no. Benarkah rakyat berniaga? Lesen berniaga dulu, apply. Kalau tempat itu tak boleh, jangan halau dia, jangan rampas barang dia. Kalau situ you kata tak boleh, you tolong cari tempat untuk dia di mana boleh. Bukannya kerana tak boleh, rampas barang dia, rampas kereta sorong dia, rampas bakul dia dan sebagainya. Beri solusi kepada mereka. Sebab pada saya, kalau rakyat tu nak meniaga, separuh masalah dah selesai. Problem kita kalau rakyat malas. Betul. Ini rakyat nak meniaga. Kenapa kita halau dia? Betul. Kenapa? Kalau kita tak menyediakan peluang, itu salah kerajaan. Bukan salah rakyat, sebab rakyat nak meniaga. Jadi saya kata saya tidak. Lebih-lebih lagi juga tiap-tiap menteri perlu knowledge. Kerana tidak boleh kita hanya duduk dengan pegawai bagi briefing dan kita hanya tukang endorse, tak boleh. Mentadbir negara zaman sekarang ini perlukan kepada knowledge selain daripada political instinct untuk membuat keputusan-keputusan secara tuntas. Ya, betul. Dan inilah pastinya sebenarnya satu keputusan tepat sebenarnya. PAS Pusat sebenarnya telah melantik dan juga mengusulkan nama calon kita sebenarnya, Tan Sri, untuk bersama di Parlimen sebagai Menteri Besar. Pastinya ada satu gagasan rakyat negeri Terengganu dan keseluruhannya rakyat Malaysia sebenarnya. Mungkin ada sesuatu yang boleh dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Satu perkara yang Sanusi. Mungkin saya sebagai orang yang bukan bukan orang Terengganu, walaupun mereka saya macam separuh Terengganu. Saya ni ada 1/3 Pahang, isteri orang Pahang. 1/3 tu Terengganu kerana adik-beradik banyak duduk Terengganu dan Kelantan kan. Tapi sebagai orang yang dekat dengan Terengganu, tapi yang mungkin orang di Terengganu sendiri tak nampak sebenarnya dulu kalau orang Kuala Terengganu, orang Besut nak beli apa-apa, dia pergi Kota Baru. Jadi ekonomi Kota Baru dapat limpahan daripada kuasa beli orang-orang di Terengganu. Sekarang benda tu dah tidak. Sekarang kuasa beli orang Kelantan dia datang ke Terengganu. Dan apa yang saya nampak, Terengganu telah mengalami satu perubahan yang sangat positif. Dari segi kemajuan dan pembangunan, terutama 4, 5, 6 tahun yang akhir ini, mungkin orang Terengganu tak terasa sebab kita tengok hari-hari. Tapi kalau kita tengok datang sekali-sekala, kita nampak. Misalnya, apa yang Dr. Sam lakukan, termasuk dalam manifesto pilihan raya negeri yang baru-baru ini, untuk ambil contoh ni, untuk memanjangkan jalan pesisiran pantai. Ini sebenarnya satu tindakan strategik. Kerana bila ada jalan pesisiran pantai, tak ada satu negeri dalam Malaysia yang mempunyai keindahan seperti mana sesiapa yang drive daripada Cukai sampailah ke Besut. Dan itu bila semua sekali dibuat jalan pesisiran pantai yang bersambungan, dia adalah menjadikan satu gold mine dari sudut peluang-peluang ekonomi dan sebagainya di masa yang akan datang. Saya sebagai seorang regional town planner by profession, dan saya juga dulu termasuk saya menjaga ketengah agensi-agensi kementerian di bawah Kementerian Luar Bandar dulu, iaitu Lembaga Kemajuan Wilayah. Saya dapati Terengganu secara geografinya negeri yang memanjang macam jantung pisang. Jadi dulu konsepnya, pantai dah maju, pendalaman tak maju, therefore masuk ke tengah, wujudlah ke tengah, majukan pendalaman. Tapi apa yang Dr. Sam buat ini sangat baik. You enhance the coastal development
which is kata macam satu catalyst kepada pembangunan keseluruhannya, pada masa yang sama memajukan juga interior. So daripada sudut regional development, kita ada seorang Perdana Menteri besar yang cukup intelijen. Bila saya duduk dengan Yang Amat Berhormat, meninjau-ninjau fikiran beliau, saya dapati beliau adalah seorang yang mempunyai strategic mind. Misalnya saya bincang dengan dia, saya kata, Sam, apa strategi Terengganu bila adanya ECRL? Sebab strategi untuk Kelantan dalam konteks ECRL, dia tak serupa dengan Terengganu. Tapi dengan secara tuntas Dr. Sam terang kat saya, dan sebagai regional planner, saya endorse itu sebagai satu strategic thinking, iaitu Terengganu ada 6 stesen. Kelantan pun hanya ada 1, ada 2 stesen. Terengganu ada 6. Asalnya ada 5. Menteri Besar fight dapat 6. Dan bila ada 6 stesen ECRL ni, bukan soal jumlahnya, tapi soal apa yang dirancang di sekitar 6 stesen itu. Yang mana sekurang-kurangnya 4 daripadanya dijadikan juga stesen kargo. Orang yang tak faham, dia fikir kereta api ni nak naik jadi penumpang. Industri daripada kereta api tidak membangun kerana passengers. Industri kereta api dia akan membangun kerana logistik. Sebagai logistik transportation. Jadi kaedahnya bagaimana? Stesen itu mesti ada facility untuk menjadi handle kargo. Dan Terengganu telah ada rancangan yang tepat. Di mana 4 daripada 6 itu akan menjadi stesen yang mempunyai kapasiti menguruskan kargo. Ini saya terangkan secara simple dalam konteks regional planning, and this is a strategic yang akan membawa wajah baru yang besar, maknanya kehadiran ECRL kepada Terengganu. Itu satu contoh. Begitu juga contoh satu lagi, bila orang bercakap tentang REE. Gempa REE ni fokusnya ke Kedah. Banyak yang tak sedar, khazanah REE yang terbesar tu bukan di Kedah, tapi di Terengganu. 40% daripada deposit REE itu berada di Terengganu. Tinggal lagi bagaimana nak menguruskan REE ini. Kerana ini satu industri yang baru. Tapi bila saya duduk, Yang Amat Berhormat Sam, dia dah ada satu kaedah, satu perancangan, tak perlu saya hurai di sini sebab ini banyak benda yang agak confidential. Tapi yang ringkasannya, sebagai orang yang agak rapat dengan menteri besar, dan banyak menteri-menteri besar juga, kawan-kawan kita, dan juga menteri-menteri, saya dapati Dr. Sam ada teknokrat yang mempunyai satu sentuhan berasaskan kepada kefahaman yang sangat diperlukan bagi orang yang menjawat jawatan penting dalam kerajaan. Sebab itu insya-Allah saya harap orang di Kemaman tolong berikan endorsement pada 2 bulan ini. Insya-Allah. Saya rasa tak cukup masa sebenarnya untuk bersama dengan Tan Sri ni sebenarnya. Banyak lagi persoalan yang ingin ditanyakan, tapi yalah. Ni kita dah bincang lagi yang town planner sebab Tan Sri memang agak berpengalaman sebenarnya dalam mengurus bandar. Sebenarnya kerana latar belakang Tan Sri berkaitan pendidikan tersebut. Dan saya kira banyak sebenarnya lagi ni. Betul. Tapi masa amat mencuri kita Tan Sri. Boleh mari pula. Boleh mari pula insya-Allah. Mungkin kata-kata akhir daripada Tan Sri kepada semua penonton-penonton kita ni yang setia bersama daripada tadi ni, penonton-penonton kita, dan juga kepada semua pengundi-pengundi di Kemaman kita dan juga semuanya, dan juga rakyat Malaysia khususnya, untuk bersama-sama menyokong dan juga keluar mengundi pada 2 Disember nanti, Tan Sri. 1-2 perkara je lah. Banyak kalau ikut nak saya perkatakan. Tapi satu perkara yang saya nak katakan ialah, biarlah proses pilihan raya ini berjalan secara harmonis. Kerana ada pihak yang kadang-kala kerana urusan pilihan raya maka disegar-bugarkan hate politik kebencian. Bila kita terlalu nak supaya orang membenci, maka kadang-kadang kita ambil jalan pintas, termasuklah kita buat fitnah, kita mengata dan sebagainya. Kita tidak bincang satu perkara itu secara intelektual. Sebenarnya memilih calon bukan satu perkara yang payah. Nak pilih dari sudut apa? Umur, bandinglah si A gini, si B gini. Nak pilih qualification, tengok qualification si A begini, si B begini. Pengalaman, gini. Rekod dalam politik, gini. Kita nampak siapa yang lebih baik. Dan di sini tanpa merendahkan sesiapa, yang pastinya Dr. Sam mempunyai cukup prasyarat-prasyarat tersebut yang tidak ada sebab kita orang Terengganu tak pilih Dr. Sam. Jadi saya harap
secara total, secara solid kita boleh berikan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Dr. Samsuri. Yang keduanya ialah kita tidak boleh lagi mempertajamkan perbezaan di antara orang UMNO dan orang PAS. Dalam hal inilah saya berasa syukur dan sebab itu saya tak teragak-agak untuk menyertai PAS kerana jelas kepada saya PAS mempunyai pegangan politik yang tidak membenci. Ya. Bila kita buat muafakat nasional, PAS sentiasa bagi jalan. Sampai nak lantik Perdana Menteri pada UMNO pun PAS yang dulu sokong. Untuk nak menolong UMNO setelah UMNO jatuh dalam beberapa pilihan raya, tak ada satu pun calon PAS. Semua calon pada UMNO. PAS tukar kerja je, PAS bekerja. Dan bila UMNO nak mufarakah keluar daripada muafakat nasional, PAS masih memujuk UMNO. Jadi jelas kepada saya sekarang, PAS berpegang pada satu konsep politik yang amat selari dengan jiwa saya. Dan saya, tapi lepas pada UMNO keluar, kita dah dengar balik dah. Islamofobia dah janggut dengan tak ada niat apa-apa, janggut je lah. Dia simpan janggut mungkin kerana nak bagi tambah handsome, dia rasa lebih handsome dari janggut, handsome lah. Tapi banyak orang yang simpan janggut, dia faham benda itu sebahagian pada sunnah. Maka dia sudah menjadi sebahagian daripada perkara yang kita tidak boleh, haram bagi kita menghina orang berjanggut. Jadi itu sebagai contoh lah. Begitu juga kalau orang berpakaian jubah. Kita faham jubah itu budaya. Tidak lebih mulia orang yang berjubah daripada orang pakai seluar panjang biasa. Tapi apakah perlu kita menghina orang pakai jubah? Sebab kita tahu Nabi adalah orang Arab. Dan Arab ada culture dia sendiri, termasuk pakai jubah ataupun pakai berserban. Kita tak perlu menghina orang tak pakai jubah, tapi jangan menghina orang pakai jubah. Itu culture yang juga ditinggalkan oleh Rasulullah. Jadi benda-benda beginilah saya nampak kita tidak membantu dengan mempertajamkan permusuhan di antara parti-parti politik orang Melayu dan Islam. Kita nak berbeza pendapat, kita boleh berbeza pendapat. Tapi biarlah pada saya dalam proses pilihan raya kecil ini di Kemaman, saya yakin kita orang di Kemaman boleh menunjukkan satu contoh yang baik di mana tidak ada pergeseran, tidak ada membenci, tidak ada fitnah. Dan kita boleh bersama-sama tanpa mengira latar belakang parti apa, dan kita pilih apa yang baik bagi Kemaman, apa yang baik bagi Terengganu, apa yang baik bagi Malaysia. Dan yang terbaik itu tentulah Dr. Sam buat masa inilah. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya kira secara tuntas telah tetamu istimewa kita kupaskan hari ini berkenaan dengan tajuk kita, walaupun banyak lagi nak dipersoalkan, tapi kerana keterbatasan waktu dan lepas ini pun kami difahamkan Dr. Sam akan bergegas ke Kuala Lumpur. Tan Sri Dr. Sam. Ya Allah, Tan Sri akan bergegas ke Kuala Lumpur dan juga kita pun ada slot-slot lain selepas ini. Jadi insyaAllah Tan Sri kata mari lagi. Tan Sri dah booking 2 minggu rumah kat sini. Jadi insyaAllah saya 3 hari seminggu ada sini. Jadi Alhamdulillah kita akan jemput lagi Tan Sri dengan tajuk-tajuk yang lebih zoom in lagi mendekat lah insyaAllah. Jadi insyaAllah sekali itu saja Bro Dan dan juga Tan Sri, terima kasih. Dan kepada seluruh rakyat Kemaman, jangan lupa 2 Disember nanti kita tolong sama-sama mengundi dan berilah undi kepada calon daripada PAS iaitu Dr. Sam, calon petak nombor 2 insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.